Baiklah, dalam episod yang kedua, Meda akan terangkan untuk tajuk 3.2. Yang pertama, kita akan menentukan marginal revenue dan juga marginal cost. Kemudian kita akan terbalikkan daripada kita ada maklumat tentang marginal, bagaimana cara kita nak tukar dia menjadi revenue semula. Begitu juga daripada maklumat tentang marginal cost, kita nak dapatkan semula fungsi bagi cost. Kemudian kita nak compute maximum revenue, minimum cost dan juga maximum profit dengan menggunakan second derivative test sahaja. Okay, untuk tajuk ni berbeza dengan tajuk satu. Tajuk satu dia ada dua jenis, tapi kita cuma nak menggunakan second derivative test. Untuk mendapatkan marginal cost, sebenarnya ada perkataan marginal ni bermaksud kita mesti melakukan proses pembezaan terhadap fungsi cost. Okay, kalau kita tengok definisi dia tu, the marginal cost function which is the additional cost incurred as a result of producing and selling one more unit of the product at a production level of X unit. Iaitu dia punya definisi dari segi ekonomi. Cuma dari segi max sebenarnya kita berceritakan tentang pembezaan terhadap fungsi kos. Manakala kalaulah kita nak dapatkan semula fungsi kos daripada nilai marginal cost, kita boleh melaksanakan proses pengamiran. Dan seperti biasa, bila kita buat proses pengamiran, mesti melibatkan tambah dengan K. Nilai K itu merupakan nilai fixed cost dan di situlah kita kena menggantikan nilai X dengan kosong. Okey, kita pergi kepada nota nombor 8. Kita cerita tentang revenue. Marginal revenue, ada perkataan margin di sini, bermaksud kita perlu membuat proses pembezaan DR terhadap DX. Begitu juga kalau kita diberi maklumat tentang marginal revenue, tetapi sebaliknya kita nak mendapatkan fungsi asal bagi revenue, kita boleh menjalankan proses pengamiran. Okey, di sini terdapat tambah K dan untuk pengetahuan pelajar, sebenarnya apabila nilai X kosong, sebenarnya nilai fixed revenue kita bersamaan dengan kosong. Kita tak mungkin ada fixed revenue. Fixed cost sahaja yang kita ada. Okey, kita tengok contoh 4 supaya kita boleh tengok bagaimana rumus-rumus yang kita belajar tadi boleh digunakan. Okey, untuk contoh 4, okey, kita ada dekat situ, dia bagi dekat kita cost function. Kita nak cari yang pertama marginal cost, iaitu kita akan buat proses DC dx bersamaan dengan 0.004x tolak 0.4. Kemudian dia nak suruh kita cari number of unit dan kata kuncinya ialah minimum. Jadi Meda akan sambung, yang ini samakan dia dengan 0.004x sama dengan 0.4 dan akhirnya kita dapat X bersamaan dengan 100 unit. So yang ini yang Meda tertinggal tadi. Seandainya kita nak membuktikan bahawa fungsi kos kita ini adalah betul-betul nilai minimum, kita perlu menjalankan ujian terbitan yang kedua, iaitu D2C dx2, iaitu kita membuat pembezaan untuk kali kedua bagi fungsi pembezaan yang berwarna kuning.
So, bila Madam buat, Madam dapat nilainya ialah positif 0.004, di mana nilai ini lebih besar daripada kosong dan sudah tentunya graf kita akan tersenyum. Okay, dia tersenyum. So, bila graf kita tersenyum, maka terbuktilah bahawa fungsi cos kita itu adalah fungsi yang minimum. Yang ini kita kena buat, tadi Madam tertinggal di dalam kuliah. Okay, yang ini kita kena buat walaupun soalan tak minta. Okay. So, kalau ikutkan buat semua sekali ni kan, sebenarnya dia punya kesimpulan, bilangan microchips kita adalah 100 untuk membolehkan pengeluaran kita menggunakan kos yang minimum. Kalau nak buat silakan. Okey, so Meda teruskan satu lagi example 5 di situ. Okey, so yang ini dia bagi dekat kita fungsi revenue. Okey, dia bagi fungsi revenue. Soalan pertama suruh cari marginal revenue, ada perkataan margin. Jadi mereka kena cari dr dx. Mereka akan dapat negatif 0.3x tambah dengan 300. Itu adalah margin revenue. Diikuti dengan perkataan hence, dia suruh cari bilangan unit, iaitu dia nak nilai X, supaya kata kuncinya di sini adalah maksimum. Jadi, Meda kena samakan dengan 0. 0.3x sama dengan 300 dan nilai X kita bersamaan dengan 1000 unit. Supaya kita tidak terlupa, kita kena teruskan satu lagi, D2R, DX2. Bila kita buat, kita dapat negatif 0.3, di mana ia kurang dari kosong dan dia akan masam. So, automatik ia menghasilkan fungsi yang maksimum. Okey, so kita berhenti sehingga example 5 dahulu. Nanti kita akan sambung example 6 dalam episod